Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahidah binti Aziz, nombor metrik 054623. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan kepujian semester 3 bagi subjek Kajian Fiqh Nusantara, kod subjek USI 20302. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang transliterasi teks Jawi Klasik daripada kitab Bughyah At-Tullab, karangan daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada muka surat 196 dan juga 197 berkenaan dengan bab solat Jumaat. Okey, saya teruskan dengan isi kandungan. Okey, ini adalah antara perkara-perkara yang akan saya bincangkan dalam rakaman pada kali ini. Okey, seterusnya pengenalan bagi subjek yang akan saya terangkan adalah berkenaan dengan solat Jumaat. Okey, solat Jumaat ini membawa maksud solat fardu 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat bagi menggantikan solat Zuhur secara berjemaah setelah selesai mendengar khutbah Jumaat. Okey, seterusnya kepentingan solat Jumaat. Okey, di sini penerangan di sini apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat, maka hendaklah mereka bersegera mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan segala urusan dan jual beli yang sedang dilakukan pada ketika itu. Dan seandainya solat Jumaat ini tidak wajib, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melarang jual beli kerananya. Dan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan kepada orang yang meninggalkan solat Jumaat agar dibakar rumah mereka dengan niat supaya mereka dapat hadir bersama-sama untuk solat Jumaat. Hal ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya hadir dan juga melaksanakan solat Jumaat bagi sesiapa yang tiada keuzuran baginya. Okey, seterusnya hukum meninggalkan 3 kali Jumaat. Okey, barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, maka hati mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara keuzuran yang membolehkan bagi lelaki meninggalkan solat Jumaat adalah seperti pitam, gila, tugas yang terpaksa dilaksanakan yang mana ia menjaga keselamatan negara, sakit terlantar sehingga tidak mampu bangun dan juga tiada yang dapat membawanya ke masjid, musafir yang disyaratkan dan keadaan cuaca yang menghalangnya untuk hadir ke masjid bagi solat Jumaat berjemaah. Okay, seterusnya, bilakah difardukan solat Jumaat? Baiklah, solat Jumaat telah difardukan di Mekah tetapi belum dilaksanakan kecuali setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, kerana pada ketika itu bilangan lelaki bagi kaum muslimin belum mencapai 40 orang dan pada ketika itu juga kaum muslimin masih lemah dan juga belum mempunyai kekuatan untuk melakukan solat secara terang-terangan. Dan solat Jumaat ini wajib dilakukan oleh lelaki yang tiada keuzuran padanya kerana solat Jumaat adalah merupakan syiar Islam. Okey, seterusnya, hukum solat Jumaat. Hukum solat Jumaat adalah fardu ain bagi lelaki yang merdeka, akil baligh lagi muqayyim pada tempat tersebut ataupun wajib ke atas setiap orang yang mendengar suara orang bang. Orang bang ni adalah orang azan lah. Maka tidak diharuskan bagi lelaki Islam untuk meninggalkan solat Jumaat jika ia bukan dalam keadaan musafir ataupun jika tidak terdapat keuzuran padanya seperti terlalu sakit, terpaksa menjaga orang yang sakit tenat ataupun terdapat ribut taufan yang besar dan juga perkara-perkara yang menghalangnya untuk hadir solat Jumaat. Okey, seterusnya, bagi dalil pensyariatan wajib solat Jumaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa solat Jumaat itu wajib bagi setiap orang muslim dan tidak wajib bagi orang sahaya yang dimiliki, iaitu hamba lah, perempuan, kanak-kanak dan juga orang sakit seperti yang telah disepakati oleh para ulama dalam riwayat Abu Daud dan juga Dar Al-Qutni. Okey, seterusnya, pendapat ulama mengenai solat Jumaat. Okey, solat Jumaat ialah solat fardu 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat bagi menggantikan solat Zuhur, dan solat Jumaat ini dijaharkan, iaitu dinyaringkan bacaan kedua-dua rakaat tersebut. Dan pendapat daripada Imam Syafi'i semasa berada di Mesir atau dikenali sebagai Qaul Jadid mengatakan bahawa solat Jumaat ini bukan solat Zuhur yang dikosorkan dengan syaratnya, tetapi adalah solat Jumaat semata-mata. Tetapi bersalahan dengan pendapat Imam Syafi'i semasa berada di Baghdad atau dikenali sebagai Qaul Qadim yang menyatakan bahawa solat Jumaat ini adalah solat Zuhur yang dikosorkan dengan syaratnya yang tertentu. Okey, seterusnya, hukum mengerjakan solat Jumaat. Okey, yang pertama, hukum bagi kanak-kanak dan orang gila mengerjakan solat Jumaat. Okey, di sini diterangkan bahawa tidak wajib hukumnya ke atas kanak-kanak dan orang gila mengerjakan solat Jumaat, tapi sunat bagi kanak-kanak untuk hadir bersama-sama ke masjid supaya terbiasa dengan suasana tersebut. Maka hendaklah walinya menyuruh kanak-kanak tersebut sembahyang Jumaat bersama-sama dengannya seperti sembahyang fardu yang lain. Okey, seterusnya, hukum kedua bagi mengerjakan solat bagi orang yang mabuk, iaitu meninggalkan solat Jumaat.
bagi mabuk dengan sebab yang disengajakan seperti sengaja minum arak dan lain-lain, maka wajib bagi orang yang mabuk tersebut untuk mengqadhakan solat Jumaat yang ditinggalkan dengan solat Zuhur. Okey, seterusnya, hukum bagi sahaya iaitu hamba hadir solat Jumaat. Okey, tidak wajib bagi sahaya untuk hadir menunaikan solat Jumaat kerana syarat wajib solat Jumaat adalah seorang itu mesti merdeka iaitu bebas. Dan solat Jumaat ini tidak wajib atas sahaya kerana sahaya sibuk menjalankan tanggungjawab terhadap penghulunya, iaitu pemiliknya lah. Tanggungjawab ini menghalang mereka daripada menunaikan solat Jumaat. Dan sunat hukumnya atas sahaya tersebut hadir solat Jumaat apabila penghulunya mengizinkan sahaya tersebut untuk hadir supaya hasil fadilatnya sampai kepada penghulunya juga. Apabila tiada tanggungjawab perlu dilaksanakan untuk penghulunya, maka tidak boleh penghulu itu menegah sahayanya itu untuk solat Jumaat dan tiada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan untuk pergi menunaikan solat Jumaat. Okey. Seterusnya, hukum bagi perempuan mengerjakan solat Jumaat. Okey, solat Jumaat tidak diwajibkan ke atas orang perempuan. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Abu Daud yang diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab Rasulullah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat Jumaat adalah wajib ke atas setiap muslim secara berjemaah, melainkan 4 orang iaitu hamba, orang perempuan, kanak-kanak atau orang yang sakit. Dan berdasarkan daripada hadis ini, orang perempuan tidak wajib untuk hadir menunaikan solat Jumaat kerana sibuk melayani anak-anak dan juga mengurus rumah tangganya. Kesibukan tersebut sudah tentu menimbulkan kerumitan atas mereka jika diwajibkan menghadirkan solat Jumaat. Okey, seterusnya, penerangan di sini bahawa meskipun tidak diwajibkan, ada dibolehkan untuk orang perempuan menghadiri solat Jumaat. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim yang bermaksud janganlah kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah daripada masjid-masjid Allah. Dan hadis di atas membawa makna umum bahawa janganlah kita melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir ke masjid dengan mana-mana solat, sama ada solat fardu 5 waktu, solat sunat hari raya, Aidilfitri maupun Aidil-Adha dan juga solat Jumaat dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, golongan wanita ini tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat kerana tempat terbaik bagi wanita untuk bersolat adalah di rumah. Dan sunat hukumnya bagi wanita menyembunyikan atau mengasingkan dirinya daripada turut berada di tempat berkumpulnya laki-laki sehingga menjadi munculnya fitnah berupa terjadinya tindakan yang tidak diharapkan seperti ikhtilat, bercampur bau dengan lelaki dan juga perempuan. Dan sunat juga hukumnya bagi perempuan yang tua itu hadir Jumaat jika diizinkan oleh suaminya. Dan kesimpulannya, perempuan adalah termasuk dalam orang-orang yang diberikan takhfif iaitu keringanan untuk tidak menunaikan solat Jumaat. Okey, seterusnya, hukum bagi khunsa mengerjakan solat Jumaat. Okey, tidak wajib ke atas khunsa untuk menunaikan solat Jumaat kerana khunsa juga termasuk dalam golongan yang tidak wajib untuk menunaikan solat Jumaat sama seperti perempuan. Dan hal ini adalah kerana diihtimalkan ia sebagai perempuan. Tapi apabila ia pergi juga untuk menunaikan solat Jumaat, maka hukumnya adalah sunat sahaja. Kata sebagian ulama bahawa wajib bagi khunsa untuk menunaikan solat Jumaat kerana diihtimalkan ia sebagai laki-laki. Jika ia memang dinyatakan sebagai laki-laki. Okey, seterusnya, hukum bagi musafir ataupun orang sakit mengerjakan solat Jumaat. Okey, solat Jumaat tidak wajib ke atas musafir dengan syarat perjalanan itu harus walaupun dekat dan orang yang sakit yang diuzurkan ke atasnya mendirikan solat Jumaat. Tetapi wajib bagi orang sakit itu mendirikan solat Jumaat sekiranya mereka hadir ke masjid ketika waktu mendirikan solat tersebut ataupun mereka hadir ke masjid setelah masuk waktu untuk mendirikan solat Jumaat. Dan ini berlaku sekiranya tiada musyaqqah atau keuzuran baginya untuk menunaikan atau menggantikan solat Jumaat tersebut. Seterusnya, penerangan daripada orang sakit tadi. Adapun sekiranya terdapat musyaqqah atau keuzuran ketika menanti ataupun Jumaat atau tiada keuzuran tetapi hadir sebelum masuk waktu Jumaat, maka harus baginya untuk meninggalkan solat Jumaat itu dan kembali kepada pekerjaannya. Tetapi juga harus kembali, yakni boleh meninggalkan solat Jumaat bagi mereka yang tidak ditaklifkan atau tidak diwajibkan ke atasnya untuk hadir melakukan Jumaat seperti kanak-kanak, perempuan dan juga hamba-hamba sahaya. Okey, yang ketujuh, hukum bagi orang yang sangat tua mengerjakan solat Jumaat. Okey, diterangkan sini, solat Jumaat wajib atas orang yang wajib ke atas orang yang sangat tua dan juga orang lumpuh apabila ada kenderaan dan juga tiada musyaqqah katanya untuk membawa kenderaan tersebut untuk hadir solat Jumaat di masjid. Tetapi apabila tiada orang yang membawanya solat Jumaat, maka tergugurlah kewajipan itu sekadar ia mampu untuk hadir sahaja. Hukum bagi dua golongan ini digugurkan sementara sahaja kewajipannya untuk solat Jumaat sehingga ada ahli keluarga yang mampu membawanya. Okey, seterusnya, nombor 8. Hukum bagi orang buta mengerjakan solat Jumaat. Okey, solat Jumaat ini adalah wajib ke atas orang yang buta kerana berdasarkan dalil Rasulullah SAW, orang buta tidak termasuk dalam kalangan orang yang mendapat keringanan untuk meninggalkan solat Jumaat, lebih-lebih lagi jikalau ada orang yang memimpin dia ke masjid. Okey, seterusnya, kita masuk kepada kesimpulan. Okey, solat Jumaat ini wajib dilakukan bagi sesiapa yang memenuhi 7 syarat berikut, iaitu seorang itu tadi mesti beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, merdeka,
lelaki, sihat tubuh badan dan bermukim di tempat solat Jumaat didirikan. Okey, rujukan daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, daripada Kitab Al-Fiqh Al-Mahaji Ibadah dalam Fiqh Al-Syafi'i, Abu Abdullah Hanafi Haji Dollah, daripada Kamus Al-Khalil Al-Islami. Okey, sekian itu saja perbentangan daripada saya berkenaan dengan solat Jumaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.